Ayub. Ayub bab 1. Ada seorang lelaki yang bernama Ayub di tanah Uz. Dia tidak bercela, juga tulus dan takut kepada Allah, serta menjauhi kejahatan. Dia dikurniai 7 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Miliknya termasuk 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 ekor keldai betina, dan ramai hamba. Oleh itu, dia menjadi orang terkaya antara semua orang di timur. Anaknya selalu bergilir-gilir mengadakan jamuan di rumah masing-masing, dan mereka akan menyuruh orang untuk menjemput ketiga-tiga saudara perempuan mereka untuk makan dan minum bersama-sama. Setelah berlalunya hari-hari jamuan itu, Ayub akan memanggil dan menyucikan mereka. Dia akan bangun pagi-pagi dan mempersembahkan korban bakaran menurut jumlah mereka semua, kerana fikir Ayub, jangan-jangan anak-anakku telah berdosa dan mengutuk Allah dalam hati mereka. Demikianlah yang sentiasa dilakukan oleh Ayub. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan iblis turut sama dalam kalangan itu. Berfirmanlah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau datang?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari berjalan ke sana kemari di bumi dan menjelajahinya." Firman Tuhan kepada iblis, "Sudahkah kau perhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tidak ada orang yang seperti dia di bumi. Dia tidak bercela, tulus dan takut kepada Allah, serta menjauhi kejahatan." Jawab iblis kepada Tuhan, "Adakah Ayub takut kepada Allah dengan begitu sahaja? Bukankah engkau menegakkan pagar di sekelilingnya dan seisi rumahnya, serta segala hartanya? Engkau memberkati pekerjaan tangannya, dan ternakannya semakin bertambah di negeri itu. Tetapi cuba hulurkan tanganmu, dan sentuhlah segala miliknya. Pasti dia akan mengutuk engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala sesuatu miliknya ada dalam kuasamu. Hanya jangan kau sentuh dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadirat Tuhan. Pada suatu hari, ketika para anak Ayub, baik lelaki maupun perempuan, sedang makan dan minum air anggur di rumah abang sulung mereka, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Ketika lembu-lembu sedang membajak dan keldai-keldai betina merumput berhampiran, orang Sheba datang menyerbu dan merampas semuanya. Mereka membunuh para penjaga dengan mata pedang. Hanya hamba seorang sahaja yang terselamat, sehingga dapat menyampaikan hal ini kepada Tuan." Ketika orang itu berbicara, datanglah seorang yang lain lagi dan berkata, "Api Allah menyambar dari langit, membakar kawanan domba dan para penjaganya serta menghanguskan mereka. Hanya hamba sendirilah yang terselamat sehingga dapat menyampaikan hal ini kepada Tuan." Ketika orang itu bercakap, datanglah seorang yang lain lagi dan berkata, "Orang Kasdim membentuk 3 buah pasukan dan menyerbu kawanan unta. Mereka merampas semuanya dan membunuh para penjaganya dengan mata pedang. Hamba seorang sahaja yang terselamat sehingga dapat menyampaikan hal ini kepada Tuan." Ketika orang itu bercakap, datanglah seorang yang lain lagi dan berkata, "Anak-anak Tuan, baik lelaki maupun perempuan, sedang makan-makan dan minum air anggur di rumah abang sulung mereka. Tiba-tiba, datanglah angin yang besar, lagi kencang dari seberang gurun tandus, menghentam keempat-empat penjuru rumah itu. Lalu rumah itu pun roboh, menimpa para anak muda itu, sehingga mati mereka semua. Hanya hamba sendirilah yang terselamat, sehingga dapat menyampaikan hal ini kepada Tuan." Maka berdirilah Ayub. Dia segera mengoyakkan jubahnya dan mencukur rambut kepalanya, lalu bersujud di tanah dan menyembah. Katanya, Dengan telanjang aku keluar daripada kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan pergi.
Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil. Segala puji bagi nama Tuhan. Dalam semua hal ini, Ayub tidak berdosa atau menuduh Allah berbuat salah. Ayub bab 2. Pada suatu hari, datanglah lagi anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di tengah-tengah mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Sudahkah kau perhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tidak ada orang yang seperti dia di bumi. Dia tidak bercela, tulus dan takut kepada Allah, serta menjauhi kejahatan. Dia tetap berpegang teguh pada kesalehannya. Sungguh pun engkau telah menghasut aku untuk membinasakan dia dengan tidak semena-mena." Jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala miliknya ganti nyawanya. Tetapi cuba hulurkan tanganmu dan sentuhlah tulang serta dagingnya. Pasti dia akan mengutuk engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, dia ada dalam kuasamu. Hanya peliharalah nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadirat Tuhan. Dia menimpakan Ayub dengan barah bisul yang parah dari telapak kaki sampai ke ubun-ubunnya. Ayub mengambil sekeping pecahan tembikar untuk mengikis-ngikis badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Istrinya berkata kepadanya, "Masihkah kau berpegang teguh pada keikhlasanmu? Kutuk Allah dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, Engkau bercakap seperti seorang perempuan jahil lagi bodoh. Takkan kita hanya mahu menerima yang baik daripada Allah dan tidak mahu menerima yang buruk? Dalam semua hal itu, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Kabar tentang segala malapetaka yang menimpa Ayub itu terdengar oleh ketiga-tiga orang sahabatnya, yaitu Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama. Maka mereka pun bermuafakat dan bersiap untuk pergi dari tempat masing-masing untuk berduka cita bersama-sama dia serta menyenangkan hatinya. Ketika mereka memandang dia dari jauh dan tidak dapat mengenalinya lagi, menangislah mereka dengan suara yang nyaring. Mereka mengoyakkan jubah masing-masing dan menghamburkan debu ke langit, ke atas kepala mereka. Kemudian mereka duduk di tanah bersama-samanya selama 7 hari 7 malam. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan sepatah kata jua kepadanya, karena mereka melihat betapa berat sekali penderitaannya. Ayub bab 3. Setelah itu, Ayub membuka mulutnya dan mengutuk hari kelahirannya. Kata Ayub, "Biarlah binasa hari ketika aku dilahirkan dan malam ketika orang mengatakan seorang anak sedang dikandungkan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Semoga Allah jangan mengendahkannya dari atas. Janganlah cahaya menyinarinya. Biarlah kegelapan dan bayang-bayang maut menuntutnya. Biarlah awan menyelaputinya. Biarlah apa yang menggelapkan siang mengejutkannya. Malam itu, biarlah kekelaman merenggutnya. Janganlah malam itu bersukaria bersama dengan hari-hari dalam setahun. Janganlah malam itu termasuk dalam bulan-bulan. Ya, biarlah malam itu menjadi mandul. Janganlah terdengar sorak-sorai di dalamnya. Biarlah kalangan pengutuk hari mengutuknya. Kalangan yang sedia membangkitkan amarah sang Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senjanya menjadi gelap. Biarlah bintang-bintang mengharapkan cahaya tetapi tidak mendapatkannya. Dan janganlah bintang melihat merekahnya fajar. Kerana malam itu pintu-pintu kandungan ibuku tidak ditutup.
dan kesukaran tidak disembunyikan daripada mataku. Mengapa aku tidak mati sejak dalam rahim, atau putus nyawa ketika aku keluar daripada kandungan? Mengapa pangkuan menyambut aku? Mengapa ada susu ibu sehingga aku dapat menyusu? Kalau tidak, sekarang aku sudah berbaring dengan sentosa. Aku sudah tidur dan berehat dengan para raja dan para penasihat bumi yang membina reruntuhan bagi diri mereka, atau dengan para pembesar pemilik emas yang memenuhi rumah mereka dengan perak. Atau, mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak pernah melihat cahaya? Di sanalah orang fasik berhenti meresahkan. Di sanalah orang yang kehabisan tenaga berehat. Para tahanan pun berasa tenang bersama-sama. Mereka tidak lagi mendengar suara si tukang kerah. Orang kecil dan orang besar ada di sana, dan si hamba dibebaskan daripada tuannya. Mengapa cahaya diberikan kepada orang yang dalam kesukaran, dan hidup kepada orang yang ada kepahitan jiwa? Mereka merindukan maut, tetapi maut tidak datang. Mereka mencarinya lebih daripada harta karun. Mereka teramat gembira dan girang ketika menemukan kubur. Mengapa cahaya diberikan kepada lelaki yang jalannya tersembunyi, yang dipagari Allah? Keluh kesahku datang sebagai ganti makananku, dan raunganku tercurah seperti air. Hal yang kutakuti telah mendatangiku, dan hal yang kugentari telah menimpaku. Aku tidak tenang, aku tidak sentosa, aku tidak dapat berehat. Sebaliknya, keresahanlah yang datang. Ayub bab 4. Maka Elifas, orang Teman, menjawab, Jika orang cuba bercakap kepadamu, adakah engkau kesal? Tetapi siapakah yang dapat menahan diri daripada berkata-kata? Sesungguhnya, engkau telah mengajar ramai orang, dan engkau telah menguatkan tangan yang lemah. Kata-katamu telah menegakkan orang yang jatuh, dan engkau telah meneguhkan lutut yang longlai. Tetapi sekarang, engkau yang ditimpa geru dan engkau kesal, dirimu yang terkena dan engkau terkejut. Bukankah ketakwaanmu menjadi harapan kekuatanmu, dan ketulusan hidupmu menjadi pengharapanmu? Fikirkanlah, siapa binasa jika tidak bersalah? Mana ada orang benar yang dilenyapkan? Menurut pengamatanku, orang yang membajak kejahatan dan yang menabur kezaliman, hal-hal itu juga yang bakal dituainya. Oleh nafas Allah mereka binasa, oleh hembusan hidungnya mereka dihapuskan. Singa boleh mengaum, singa boleh bersuara, tetapi gigi-gigi singa muda dipatahkan. Singa jantan binasa kerana kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina tercerai-berai. Suatu hal disampaikan kepadaku secara diam-diam. Telingaku menangkap bisikannya. Dalam kegelisahan kerana penglihatan pada malam hari, ketika tidur yang lelap melanda manusia, ketakutan dan kegentaran menimpahku, sehingga semua tulangku menjadi gementar. Suatu roh melintas di depanku, meremanglah bulu rumahku. Ia berhenti, tetapi tidak dapat kukenali rupanya. Ada susuk yang hadir di hadapan mataku. Hening, lalu kudengar suara. Mungkinkah manusia lebih benar daripada Allah? Mungkinkah manusia lebih suci daripada Allah? Kalau hamba-hambanya tidak dipercayainya, dan para malaikatnya didakwanya bersalah, apatah lagi mereka yang mendiami rumah tanah liat, yang asasnya berada di dalam debu dan yang hancur seperti gegat. Di antara pagi dengan petang, mereka diremukkan. Mereka binasa untuk selama-lamanya tanpa dihiraukan. Bukankah tali kemah mereka dicabut? Mereka mati tanpa sebarang hikmah.
Ayub bab 5. Berserulah, adakah sesiapa yang akan menjawab kamu? Kepada siapakah antara malaikat suci akan engkau berpaling? Sesungguhnya, orang bodoh dibunuh oleh rasa kesal, dan orang yang bebal dimatikan oleh dengki. Aku pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi tiba-tiba saja kukutuk kediamannya. Anak-anaknya jauh daripada selamat. Mereka dihancurkan di pintu gerbang tanpa ada yang menolong. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang kelaparan, direnggut bahkan daripada duri, dan orang yang dahaga menghasratkan kekayaannya. Kesusahan tidak terbit daripada debu, dan kesukaran tidak tumbuh dari tanah. Tetapi manusia dilahirkan bagi kesukaran, seperti bunga api melayang tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah. Kepada Allah akan kuserahkan perkaraku. Dia melakukan hal-hal besar yang tidak mampu kita cari, hal-hal ajaib yang tidak terhingga jumlahnya. Dia menurunkan hujan ke permukaan bumi dan mengirimkan air ke permukaan padang. Dia menempatkan orang bawahan pada kedudukan yang tinggi, dan orang yang berduka cita diangkat supaya selamat. Dia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga upaya tangan mereka tidak berhasil. Dia memerangkap orang bijak dengan kecerdikan mereka sendiri, dan rancangan orang yang banyak muslihat segera ditamatkannya. Pada siang hari, mereka menjumpai kegelapan. Pada tengah hari, mereka meraba-raba seperti pada malam hari. Tetapi, dia menyelamatkan orang melarat daripada pedang yang keluar daripada mulut mereka, bahkan daripada tangan orang yang kuat. Dengan demikian, orang miskin mempunyai harapan, dan kezaliman tutup mulut. Sesungguhnya, berbahagialah orang yang ditegur Allah, maka janganlah kau pandang rendah didikan yang maha kuasa. Dia melukai, tetapi juga membalut. Dia meremukkan, tetapi tangannya juga menyembuhkan. Dia akan melepaskan engkau daripada 6 kesesakan, dan dalam yang ke-7 engkau tidak akan terkena malapetaka. Pada masa kelaparan, dia akan menebus engkau daripada maut, dan pada masa perang daripada kuasa pedang. Engkau akan terlindung daripada cemeti lidah orang. Engkau tidak akan takut ketika kemusnahan datang. Engkau akan mentertawakan kemusnahan dan kelaparan, dan tidak akan takut kepada binatang liar. Dengan batu-batu di padang, engkau akan mengadakan perjanjian. Binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan dapati kemahmu selamat sejahtera. Ketika engkau memeriksa kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan tahu bahwa keturunanmu menjadi ramai, dan anak cucumu seperti rumput di bumi. Engkau akan masuk kubur pada takat penuh usiamu, seperti timbunan gandum dibawa masuk pada musimnya. Sesungguhnya, hal-hal ini sudah kami kaji, dan memang demikianlah adanya. Dengarlah dan ketahuilah.